Sebab tu nak yata Quran ni, amo nak cerita sikit tentang Quran. Kemudian Al-Quran ni yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum nak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran ini ia ada di Lauhil Mahfuz. Ni, Lauhil Mahfuz ni Allah Subhanahu wa taala nah jadikan Lauhil Mahfuz untuk tuliskan dengan qalam Allah akan ayat-ayat Quran dan apa perkara yang berlaku atas dunia dan langit, semua ada tertulis dan tercatat situ. Kemudian Al-Quranul Karim hak dok catat di Lauhil Mahfuz saat itu, orang panggil gapo dia? Yakni satu harah daripada Quran sama besar dengan Bukit Qaf. Nah, Bukit Qaf ni bukit hak dok lingkungkan dunia ni. Kita cerita apa kali dah. Kemudian kita ada maklumat ni sikit. Maka Quran saat itu satu-satu harah, satu-satu huruf dia ialah sama besar dengan Bukit Qaf. Besar sangat. Sebab tu bagi orang ngapa Quran satu haraf pala ya sama dengan Bukit Qaf. Sebaliknya, bagi orang ingat Quran lepas tu lupa Quran, dosa dia pun sama besar dengan Bukit Qaf juga. Itu dia. Kama dia makna Quran asal duk di Lauhil Mahfuz, di luh Tuhan. Luh Tuhan ni besar mana wallahu a'lam. Supaya papel luh kita duk tak di dinding itulah kita mengajar budak atau papel luh. Maka luh Allah Taala hak duk tulis dengan qalam Allah Taala, duk catatkan Quran satu harah sama besar Bukit Qaf ni asal duk situ. Tapi apabila malam Ramadan, kata setengah daripada 24 arba'an wa ishrina min Ramadan, malam 24, kata setengah malam 27, Allah Subhanahu wa taala suruh Jibril ambilkan Quran hak yang ada di Lauhil Mahfuz, wak turun mari ke mana? Wak ri kepada Baitul Izzah, yakni fi sama'id dunya. Hak ni daf'atan wahidah. Bahasa Arab panggil daf'ah wahidah. Yakni Allah Ta'ala titah kepada Jibril ambilkan Quran yang ada di Lauhil Mahfuz turun di Baitul Izzah fi sama'id dunia ni ialah satu kali. Makna sekaligus waktu turun di Baitul Izzah. Tak ada waktu turun ke bumi lagi. Tak ada waktu turun ke bumi lagi. Belum dibangkit Nabi, Quran tak turun. Apabila dibangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun yang Nabi berdakwahnya di kota Mekah, dan 10 tahun saat itu di kota Madinah, maka Quran saat itu lepas pada itulah Allah Subhanahu wa taala saat itu waktu turunkan Quran di mana mula-mula sekali wahyu hak turun kepada Nabi dikatakan Quran ialah dikatakan di Gua Hira, yakni di Jabal Nur. Ni mana ayat ni? Usul asal Quran tu hak kata inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Ni turun mana mula-mula Quran? Quran yang mula-mula daripada Lauhil Mahfuz turun mari kepada sama'id dunia di Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Lepas tu Quran duduk situ sekejapnya. Lepas daripada Allah Ta'ala bangkitkan Nabi sebagai jadi Nabi dan pula jadi Rasul. Ketika Nabi duduk bertanpa, duduk keluar di mana? Ialah di Gua Hira. Di Bukit Jabal Nur. Maka ketika ni, ni kita kenal, pergi Mekah tahu nah. Alik ni Gua Hira ataupun Jabal Nur. Belah lik ni orang panggil Bukit Jabal Jibril. Ni Jabal Jibril belah lik ni. Puak biasa pergi Mekah. Sebab tu kali kita pergi sana, amo boleh royak dengan terus-terang, dengan nyata-nyata. Sebelah lik ni Gua Hira. Orang panggil Jabal Nur. Amo biasa naik malam tu, amo pergi ke Mekah, buat naikkan hujak sikit sebanyak, ada lebih kurang dalam 4, 5, 60 orang masa tu. Kemudian fok-fok kita lapis pemuda-pemuda sikit tu, malam Jumaat kita naik Gua Hira. Naik lepas Isya lebih kurang pukul 8, pukul 9. Maka kita jalan naik Gua Hira tu, pukul 8 sampai sana saat ni. Tak ku moncok saat ni tu lebih kurang pukul 11 malam. Jalan bawah ni pukul 8, 9, 10, 11. 2 jam lebih kurang. Nak siapa tempat Nabi duduk bertapa. Naik siapa atas mocok tu, ia turun pula. Ngakau turun tu, ia ada dalam tu dia panggil Ghazu Hira. Yakni apa? Gua Hira. Tempat Nabi dia beribadat. Maka tempat Nabi dia beribadat ni, ia berhadap kepada kiblat. Betul dengan kiblat.
Dalam tu teluh apa orang? Teluh lebih kurangnya dua orang, tiga orang. Kalau nak semaya tu kena bokok sikit. Di gua Hira tu lah Nabi duk bertapa situ, Nabi duk asingkan diri, Nabi duk sucikan diri daripada kaum-kaum dia, daripada fok-fok Quraisy. Nabi nak cuci diri, nak bersih. Apabila Nabi duk beramal situ, duk tawajuh dengan Allah, duk munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Jibril turun daripada langit, maka kaki apa? Kaki Jibril jak sebelah balik Jabal Auliya dan Jabal Jibril, dan pula kaki sebelah lagi di bukit Jabal Nur. Ni Jibril turun main langit ni, kaki sebelah duk jak sebelah belik Jabal Jibril, dan sebelah lagi Jabal Nur. Maka Jibril turun maju pak dengan Nabi, buat rupa satu orang lelaki pelaga lutut dengan Nabi. Ya kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apabila Jibril pelaga lutut dengan Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hei Muhammad, membacakanlah dengan nama Tuhan engkau. Nabi kata, ma ana biqari'in. Aku tak pandai baca, hei laki-laki. Aku tak pandai. Maka Jibril pun mikir selimut tepi Nabi saat itu, selimut di atas Nabi. Nabi nak nyawa tak boleh, dikok-kak kok nyawa tak boleh. Lemah lagi, takut lagi. Apa laki-laki ni? Mari suku baca ni. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu Muhammad dengan nama Tuhan engkau. Nabi kata, ma ana biqari'in, ma ana biqari'. Gi tengoklah sejarah. Gi tengoklah sejarah. Ni puca-puca Quran Tuhan kata, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguh kami turunkan ke atas engkau ya Muhammad akan Quran tu, sesungguhnya turunlah oleh kami. Kami buat turun wahyu kepada engkau. Sebab tu Nabi kata Tuhan sebutlah Quran, Nabi tutur, Nabi bercakap, Nabi berkata, semua itu daripada wahyu, semua itu daripada Allah. Ma yantiqu anil hawa, tidak bertuturlah Nabi daripada hawa nafsu, daripada era nafsu, illahu wahyun yuha. Malaikatnya benda hak Nabi bertutur saat itu wahyun yuha, ialah wahyu yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kamadin kita semua ni Quran sudah turun kepada Nabi 1442 dah. 42 tahun dah. Tapi Quran saat ni salihun likulli zamanin wa salihun likulli makanin. Quran ini patut dan padan setiap-tiap keadaan, setiap-tiap masa dan setiap-tiap tempat. Oyak kata Quran ni tak kira. Zaman Nabi patut dengan Nabi, patut dengan as-sahabah, dengan as-salafus salih, masa tabi'in. Maka Quran tu patut dengan orang zaman tu, patut di zaman tu, patut masa tu, patut dengan tempat tu dan keadaan tu. Dan zaman kita sekarang lah ni, Quran pun patut. Oyak kata Quran yang Allah Ta'ala dikatakan kalam mu'jizun, kalam yang dikatakan mu'jizah, maka dia patut setiap keadaan, setiap masa dan setiap tikah laku semua manusia duk berlaku. Maka Quran tak jadi lalang, tak jadi kemunduran. Tengok Quran lah ni, orang pakar Quran lah ni, kita kena duk baca. Tengok Fatihah, semenjak Nabi kena baca, semenjak kita semenjak Nabi baca, maka di zaman kita kena baca Fatihah berapa belah kali? 17 kali. Subuh 2 kali, Zuhur 4 kali, lagi pula mana asar 4 kali, berapa dah? 10. Gharib 3 kali, jadi 13. Maka baca pula Isya 4 kali, jadi 17 kali kita kena baca Fatihah. Nak kata besar Quran yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi apabila terimakan wahyu ni, Nabi saat ni tu jadi tak segar, lagi pula Nabi jadi tak sedap klik siapa rumah, jumpa dengan Siti Khadijah, zammiluni kita dengar belakang dah cerita selimutlah oleh kamu akan dah kuku sejuk ni, takut ni, hatu ke gapo, jin ke gapo ni, mai jumpa dengan aku suruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ni kata Quran yang turun kepada Nabi. Maka inilah satu perkara yang kita kata benda yang besar, satu perkara yang pahala besar. Baca bismillahirrahmanirrahim. Allah situ berapa pahala dah? Bi, saya ba.
Maka satu pahala, ismi dua pahala, ming tiga pahala, alif lam empat pahala, ha lima pahala, ar-rahman alif lam enam pahala. Situ saja pun berapa pahala dah kalau kita beramal. Kerana Quran ni dikatakan ta'abbudiyun, perkara yang pesing kita kena beribadat dengan dia. Kalau kita baca bismillah, maka boleh pahala. Maka Quran ni kita tahu ni Quran, maka kita tengok Quran saja dapat pahala. Belum dibaca. Maka kita kunjung Quran, nak rahmat, nak apa? Kita nak rahmat dan hormat Quran, maka dapat pahala. Maka tengok Quran, besar Quran, hormat Quran, boleh pahala. Belum daripada kita baca, dapat pahala dah. Ini besar ibu bapa, jangan tak belakang jangan kita dok buat hina, jangan kita dok peleceh, jangan kita dok pelekeh, jangan kita dok buat ejek-ejek dengan Quran. Kerana Quran dikata kalamullah, kalam Allah, tuturan Allah, cakapan Allah yang kirim taruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah lafaz Quran ni, Al-Quran huwal lafzu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Quran ini ditakrifkan oleh ulama al-mufassirun. Apa dia Quran? Huwal lafzu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Quran ini satu lafaz, satu kalam, satu tuturan Allah yang turunlah ia, menurun Allah di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan menengahi oleh Jibril alaihi salam. Dikatakan orang yang terima, orang yang tuju kerja tugasnya waktu wahyu kepada Nabi. Kemudian Quran ni turun kepada Nabi, maka 13 tahun di Mekah dan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Turun dengan jalan tadrijian, dengan secara berasur-asuran, bukan sekaligus. Adapun Quran turun mari daripada Lauhil Mahfuz, turun mari pada langit yang pertama, itu daf'atan wahidah, yakni sekaligus. Adapun turun mari Nabi sikit demi sikit, sikit demi sikit, cara berasur. Kerana apa? Kerana orang panggil Tuhan nak hajar. Tuhan nak hajar ke Nabi, nak hajar ke umat, perkara gapo ya bukan boleh sekaligus. Sebab tu kita kena fikir juga hikmat gapo Tuhan turun pada Nabi. Apabila berlaku Nabi saat ni tu, kena diejek, kena dibuat nyanyo, kena bunuhkan oleh orang kafir akan Nabi. Lepas pada tu baru turunkan ayat suruh Nabi tu hijrah. Makna kata ayat turun ngikut dengan keadaan, dengan zaman, dengan keadaan Nabi tu lagu mana. Kalau Nabi tu susah, Allah Ta'ala turunkan ayat. Nabi selepas pergi Badar, ayat turun mai royak kepada Nabi. Ni nak ayat kata Quran. Maka Quran ni buat amalah wisungguh. Kurang-kurang satu las hari bacalah ibu bapa, satu las hari, satu safah hari. Kalau kita boleh ambil masa 20 minit ya baca Quran, sejuh 20 minit. Bagi orang cepat, bagi orang lancar lidah, 20 minit tu kita boleh dah Quran sejuh. Lepas tu Quran sejuh berapa huruf, berapa ayat, berapa isi kata, Allahu Akbar. Tapi kita di hari ni ibu bapa, dirahmati Allah, saudara-saudari, kita sibuk kot lain boleh, tapi nak sibuk dengan Allah, nak sibuk dengan Quran tak boleh. Nak ambil masa 20 minit untuk Quran tak boleh. Untuk golongan kita boleh buat belakang, untuk kerja pagi sampai petang kita boleh, untuk telefon kita boleh pagi sampai petang, malam sampai 3 boleh. Tapi untuk Quran 20 minit kita nak ambil tak boleh. Ini belahnya.